warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi kita pada hari ini untuk kelas darjah 5 iaitu tafsir Al-Quran dan hadis pada tajuk Syubhat dan Hati, iaitu pelajaran yang ke-8. Jadi murid-murid boleh buka muka surat 41 pada buku teks masing-masing. Okey. InsyaAllah kita teruskan untuk tajuk hari ini. Kita tengok hadis yang berkaitan dengan syubhat dan hati. Apa kaitan syubhat dengan hati? Okey, kita tengok hadisnya daripada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu kita baca mafhumnya lah, maksudnya iaitu daripada Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata terang dan haram itu pun nyata terang, dan di antara keduanya ada perkara yang kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang memelihara dirinya dari segala kesamaran, sesungguhnya ia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya, dan sesiapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, maka jatuhlah ia ke dalam haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala berhampiran kawasan larangan sehingga hampir ternakannya makan di kawasan larangan. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ketahuilah larangan Allah Ta'ala ialah segala yang haram. Ketahuilah di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah sekaliannya. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Jadi hadis ini menerangkan tentang perkara yang halal, iaitu jelas halal, dan haram iaitu pun jelas haram. Dan di antara halal dan haram itu ada tengah-tengah, iaitu dinamakan perkara yang samar-samar. Maksudnya kita tak tahu halal ke haram ke, iaitulah dinamakan syubhat. Dan akhir sekali hadis ini diterangkan tentang apa tu? Ada dalam badan kita ini seketul daging, iaitu kalau baik maka baiklah seluruhnya, tapi kalau rosak maka rosaklah seluruh kita punya badan, iaitu apa dia? Hati. Okay, kita tengok dulu makna perkataan bagi hadis ini, iaitu yang pertama mushtabihat, perkara-perkara yang kesamaran, la ya'lamuhunna, tidak diketahui, katsirun minan nas, oleh kebanyakan manusia, famanittaqa syubhat, maka sesiapa yang memelihara dari segala kesamaran, faqad istabra, maka sesungguhnya ia memelihara lidini wa irdih, agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a, dan sesiapa jatuh, qarra'i yar'a, seperti seorang pengembala yang mengembala, haulal hima, di sekeliling kawasan larangan, yushiku ayyar ta'afi, hampir sangatnya ini ternakannya makan di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala yang haram. Ala wa inna fil jasad mudghah, ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Iza salahat, apabila ia baik, salahal jasad kulluh, baiklah badan seluruhnya. Wa iza fasadat, apabila ia rosak, fasadal jasad kulluh, maka rosaklah sekaliannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Okey, jadi apakah kaitan hadis ini? Apakah cerita untuk bagi hadis ini? Iaitu kita tengok bagi huraian hadis muka surat 44. Okey. Huraian hadis ini Ustaz ringkaskan kepada 3 poin. Okey, yang pertama, hadis ini nak menceritakan tentang apa? Islam ini mempunyai batas-batas hukum yang tertentu, iaitu halal dan haram lah. Kalau halal ni macam biasalah, kita tahu kan benda-benda yang halal. Contohnya makan daripada hasil yang halal, tanaman-tanaman yang halal, menuntut ilmu perkara yang halal, yang jelas halal. Yang macam awak ni sedang menuntut ilmu ustaz ni, perkara yang halal lah, bukan yang haram.
Tapi kalau haram ni kita pun tahu yang jelas haram. Contohnya apa? Main judi haram, minum arak haram. Apa lagi yang haram? Mencuri itu haram. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah yang jelas haram. Yang itu kita tak boleh nak menafikan keharamannya. Okey. Tapi ada juga yang disebut sebagai apa dia? Ada juga beberapa perkara yang dihukumkan sebagai syubhat. Syubhat yang turut wajib diketahui oleh kita setiap Muslim. Jadi apabila kita mengetahui 3 perkara ni, halal, syubhat, haram, maka kita dapat menjaga hati kita daripada melanggar perintah Allah. Apabila kita dapat menjaga hati kita, maka kita dapat menjaga seluruh anggota badan kita daripada perkara-perkara yang tidak elok. Tapi kalau kita tak jaga, maka terjadilah apa-apa kesan yang buruk kepada amalan kita dan juga tubuh badan kita. Okey, kita tengok apa itu syubhat sebenarnya. Kenapa kita kena menjauhi syubhat? Okey, syubhat ini adalah perkara yang tidak jelas akan halal atau haramnya. Okey, murid-murid tengok muka surat 45. Syubhat ialah perkara yang kita tak tahu jelas atau halal tentang sesuatu. Tak kisahlah dari segi makanan ke, pakaian ke, berita ke. Contoh, kita dengar berita yang belum pasti betul atau tidak, maka tiba-tiba kalau kita dapat berita, kita sebarkan dekat orang lain. Itu dah kita seperti kita melakukan perkara yang syubhat. Okey. Jadi apa pesannya, apa dia punya nasihat? Jadi Islam menggesa supaya umatnya bersifat warak. Warak ni apa dia? Warak ini adalah orang yang menjauhi perkara syubhat kerana takut jatuh kepada perkara yang haram. Okay, Ustaz bagi contoh Ustaz bagi contoh, kebanyakan kita contoh kita pergi suatu kedai makan. Jadi satu kedai makan tu tiba-tiba tengok dia punya tukang masak bercampur, ada orang Cina, ada orang India, ada orang Melayu. Jadi dekat situ datang juga ada orang Cina, ada orang India makan. Jadi itu dah menjadi satu perkara yang samar antara halal dan juga haram. Lebih baik kita tak pergi kedai tu. Jadi kita dah menjauhi perkara yang syubhat. Okey. Contohlah, contoh. Okey. Dekat situ juga disebut hadis tu juga ada sebut di akhir itu berkenaan dengan hati. Maka hati ini amat-amat penting, iaitu kita kena sentiasa menyucikan hati kita dari segi zahir dan juga batin. Kalau zahir ni macam mana? Kita membersihkan anggota zahir daripada sebarang kotoran. Manakala batin ni kita membersihkan hati kita daripada dosa dengan bertaubat, beristighfar, melakukan perkara-perkara yang baik. Kenapa kita kena menjaga hati? Kenapa? Kerana sangat penting sebab ia merupakan penggerak kepada amalan. Kalaulah hati kita ni selalu kita melakukan kebaikan, maka kita ni senang untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kita selalu mengambil perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat, maka kita takuti hati kita ni tidak akan suka kepada kebaikan. Sebab terlalu banyak perkara-perkara yang buruk kita ambil. Jadi pengajarannya apa? Pengajaran hadis ini ialah Islam menggesa umatnya sentiasa berhati-hati dalam segala tindakan serta bersifat warak. Jadi kita jauhi perkara-perkara yang tak tahu halal atau haram. Okey. Yang kedua, wajib mempelajari ilmu agama supaya dapat membezakan hukum syarak yang mana halal, yang mana haram. Yang ketiga, menghampiri perbuatan haram adalah juga dilarang supaya tidak terjerumus ke dalamnya tanpa disedari. Contoh macam kiasan dalam hadis tu seperti kita mengembala kambing di kawasan berhampiran dengan sepadan orang lain punya tanaman. Takut kambing kita tu makan dekat kawasan tanaman orang lain yang dihukumkan haram. Maka kita jauhi. Jangan kita hampiri perbuatan haram, takut terjerumus ke dalamnya tanpa kita sedari. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.